Tanya Abu Bakar tanya, kenapa tak keluar zakat? Mereka jawab, wa amma zakah hiya malun wa maddatun wala sya'nun li dini hadza. Adapun zakat, dia orang kata ini harta benda dunia, tak kena mengena dengan agama. Agama itu soal akhirat, soal syurga neraka. Ini duit ringgit tak nak kena mengena agama. Itulah kata tuan-tuan sekalian ulama, pahaman sekularisme mula menjerap masuk ke dalam umat Islam sebaik saja Rasulullah meninggalkan kita. Abu Bakar bingkas bangun membetulkan keadaan sambil beliau berkata, wa ammas syahadataini lahuma huququn. Adapun dua kalimah syahadah yang kamu ucap itu, dia ada hak yang wajib ditunaikan. Artinya bila kita ucap asyhadu alla ilaha illallah, kita wajib bertuhankan Allah, kita wajib tunduk melaksana perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut wa asyhadu anna rasulullah, kita mengaku Muhammad sebagai rasul, kita wajib menunaikan titah perintah rasul. Ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa dibuat datang oleh rasul, kamu ambil. Yang dilarang, kamu kena tinggal. Ini hak la ilaha illallah. Izam tana'an adaiha fa innahu yuharibu alaiha. Bila berlaku penghalangan menunaikan hak-hak tersebut, maka atasnya perang. Jadi bila kamu mengucap syahadah tapi kamu tak mau tunaikan perintah Allah, perintah Rasul, kamu tolak, kamu engkar, ketika itu kamu dah murtad. Itu aku siap perang ke atas kamu. Inilah orang yang pertama-tama tuan-tuan sekalian membetulkan balik akidah umat Islam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian masa berlalu tuan-tuan, timbul pula puak-puak Mu'tazilah, puak-puak Jabariyah, Qadariyah. Ulama sekali lagi bangkit tuan-tuan, membetulkan keadaan. Seperti Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari tuan-tuan, dia ni merupakan tuan-tuan sekalian anak cucu kepada Abu Musa Asy'ari, seorang sahabat Nabi yang diutuskan ke Mesir. Dia tuan-tuan pada peringkat awal Abu Hasan Asy'ari ni, dia berguru dengan seorang ahli orang Mu'tazilah yang bernama Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai ni pak tiri dia. Dia mengaji dengan pak tiri dia. Abu Hasan Asy'ari seorang yang alim di bidang kepahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah ni banyak bercanggah tuan-tuan sekalian dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Satu hari tuan-tuan dengan kehendak Allah Taala, mungkin berkat doa datuk nenek dia bermimpi satu malam bertemu Rasulullah. Allah suruh Abu Hasan Asy'ari dalam bab akidah kena kembali pada Quran, tak boleh pakai akal. Guna akal tak boleh jadi. Kena rujuk pada Quran dan hadis. Dia ambil masa yang panjang tuan-tuan untuk merujuk satu-satu akidah Mu'tazilah, kemudian dibandingkan dengan Al-Quran dan hadis, nampak sangat bercanggah. Akhirnya tuan-tuan dia bertekad untuk keluar pada Mu'tazilah. Dia mengambil satu keputusan untuk berdebat dengan guru mahaguru golongan Mu'tazilah ni, iaitu pak tiri dia sendiri. Maka debat berlaku tuan-tuan, ramai orang hadir. Dia kata pada tok guru dia, saya nak tanya beberapa soalan. Sila, kata tok guru dia. Orang yang buat maksiat ni ke mana perginya akhirnya di akhirat besok? Kata Mu'tazilah, wajib masuk neraka. Ahlussunnah tak wajib tuan-tuan. Syurga neraka tu hak Allah. Allah boleh masukkan hambanya yang maksiat ke syurga, boleh. Allah ampun dosa dia, sedangkan dia kembali pada Islam, Allah nak kendaki boleh. Wajib masuk neraka. Orang buat amal ibadat wajib syurga. Kita i'tiqad bukan wajib. Ini takluk tuan-tuan, kudrat takluknya harus Allah masukkan kita ke syurga, harus Allah masukkan ke neraka. Itu hak Allah. Cuma kita buat ibadat sebagai hamba saja. Bukan kita boleh masuk syurga dengan ibadat kita. Kita masuk syurga dengan kasih sayang Allah, pemberian Allah dan anugerah Allah. Itu i'tiqad kita. Kemudian dia tanya lagi, kanak-kanak? Maka kata Abu Al-Jubai, kanak-kanak syurga ada, neraka pun tak. Kenapa dia tidak ke syurga, ke neraka? Dia tak boleh masuk syurga sebab tak sempat beramal. Budak-budak mati kecil. Dia tak boleh masuk neraka sebab dia tak buat maksiat. Dia duduk syurga ada, neraka ada. Pula dah. Kemudian kalau budak ni tanya, ya Allah Tuhanku, kenapa aku engkau tak masukkan ke syurga? Apa Tuhan nak jawab? Kata Abu Ali Al-Jubai jawab, Tuhan akan jawab. Dia ambil mana pun tak tahu. Tuhan akan jawab. Tak ada hadis, tak ada Quran, ayat Quran tak sebut. Dia sendiri kata Tuhan, dia bercakap bagi pihak Tuhan pula. Tuhan akan jawab. Kamu, aku tahu, kamu tak masuk syurga sebab kamu tak buat taat. Kamu tak masuk neraka sebab kamu tak buat maksiat. Budak ditanya, ya Allah Tuhanku, bukankah engkau Tuhan maha mengetahui? Kenapa engkau tak panjangkan umur aku?
Supaya bila aku dewasa, aku boleh buat taat. Aku boleh semayang, boleh puasa, boleh baca Quran. Ni kau mati aku kecil-kecil. Tuhan nak jawab apa? Tuhan jawab macam ni dia tahu. Ada lagi jawapan dia. Tuhan kata, aku tahu. Dalam ilmu aku tahu. Kalau kamu dewasa, nanti kamu buat maksiat. Tu aku matikan kamu kecil-kecil. Supaya kamu tak masuk neraka. Jawab Tuhan. Bangkit pula orang yang masuk neraka. Ya Allah Tuanku, kenapa kau masukkan aku ke neraka? Kerana kau buat maksiat. Bukankah kau tahu bila aku dah dewasa, aku buat maksiat, kenapa kau tak matikan aku kecil-kecil macam budak tu? Apa Mu'tazilah nak jawab? Mu'tazilah terpinga-pinga. Jelas Mu'tazilah. Banyak lagi tuan-tuan cerita Mu'tazilah ni. Dalam kita lama banyak cerita, kita tak ada masa nak cerita. Akhirnya Abu Hasan Asy'ari naik atas mimbar. Dia naik atas mimbar, dia pegang tongkat, dia berkhutbah. Dia cerita satu pahaman Mu'tazilah yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Maka hari ini dia kata, demi Allah, aku buang pahaman Mu'tazilah ini seperti mana aku buang jubah aku. Dia pakai 2 lapis jubah, dia buang jubah yang luar. Dia turun mimbar, dia turun tuan-tuan membentuk satu madrasah, sebuah pondok pengajian di mana dia karang kitab-kitab untuk rad pahaman Mu'tazilah. Inilah tuan-tuan ulama yang pertama tuan-tuan bangkit untuk menentang Mu'tazilah dengan membawa tuan-tuan sekalian akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu tuan-tuan dengan menyusun kitab-kitab yang kita baca sifat 20 tu. Wujud, qidam, baqa sampai. Tapi yang Abu Hasan Asy'ari dia kata wajib mengetahui 13 sifat. Dia tak sebut sifat maknawiyah. Tapi Nafi tak boleh. Sesama dengan dia tuan-tuan seorang ulama nama Mansur Maturidi. Imam Mansur Maturidi tuan-tuan dia kang sifat 20. Termasuk sifat maknawiyah yang 7. Kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Saya nak sebut tuan-tuan. Ketika itu tuan-tuan yang menjadi malang lagi bagi umat Islam apabila pemerintah tuan-tuan bersekongkol dan beriktikad, berakidah dengan pahaman Mu'tazilah. Siapa tak setuju Mu'tazilah, dia tangkap, dia bunuh. Seorang ulama yang hebat namanya tuan-tuan sekalian, iaitu Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Hanbali. Dia lawan sungguh-sungguh. Akhirnya dia ditangkap, dipenjarakan 17 tahun. Tanpa bicara. Lebih kurang ISA ke lah. Tanpa bicara. Bukan setakat dipenjara, disebat tuan-tuan. Dia hari-hari disebat, dia dipukul. Tapi dia tetap tak berubah pegangan dia. Hinggalah satu hari tuan-tuan dia nak dijatuhkan hukum. Ketika anak murid tu masuk dalam penjara. Dia kata, Tok Guru, saya dengar berita Tok Guru hari ini akan dijatuhkan hukum. Tok Guru akan makna kata mungkin akan dibunuh. Jadi saya pandang bagi pandangan pada Tok Guru ambil jalan takhiyah, jalan berhelah, jalan rukhsah. Mudah-mudahan Tok Guru selamat daripada dibunuh. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Wahai anakku, dia kata, cuba kamu tengok di luar sana. Berpuluh-puluh ribu umat sedang berkumpul. Mereka semua nak dengar apa yang keluar pada mulut dan lidah aku. Kalau lidah aku tersilaplah hari ini, dia kata, habis mereka semua kufur. Demi Allah, dia kata, aku akan bercakap benar untuk menyelamatkan akidah ummah ini. Lantas dia berkata, iza ra'aital alima taqiyatan wal jahilu ya jahalu mata yatabayyanul haq. Bila kau lihat orang alim mengambil sikap taqiyah, sikap berhelah, sikap rukhsah, nak selamatkan diri, wal jahilu yajhalu, sedangkan orang jahil terus dengan kejahilannya, mata yatabayyanul haq, bilakah kebenaran akan tertegak. Akhirnya dia diheret keluar tuan-tuan depan rakyat ramai. Ketika itu raja tanya dia, Ahmad bin Hanbal, apa hukum orang yang menyatakan Quran makhluk? Dia kata, khalifah, tanpa ragu-ragu, orang yang mengatakan Tuhan itu makhluk kafir, dia kata. Maka raja menjatuhkan hukum pancung besok paginya. Tapi takdir Allah Ta'ala tuan-tuan, malam tu malaikat maut datang, dia ambil nyawa raja tu. Raja tu mati. Besok pagi naik raja baru. Raja yang baru ni membebaskan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ini sejarah ulama lah tuan-tuan, mempertahankan akidah ummah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, masa berlalu apabila negara umat Islam dijajah pula oleh orang-orang kafir. Satu. Ketika mereka menjajah tuan-tuan, mereka baru selesai daripada menjalani yang melalui zaman yang dipanggil revolusi perusahaan yang berlaku di barat, di Britain, Perancis dan sebagainya. Ketika itu tuan-tuan sekalian, bangkitlah para saintis mencipta alat-alat mesin moden ni untuk menenun kain dan sebagainya. Kitab Bible ni tuan-tuan tak boleh menyelesaikan masalah ni. Nabi Isa diutus oleh Allah masa tak panjang. Dia kahwin pun tak sempat. Dia masanya cukup pendek. Dia cuma tuan-tuan, Nabi Isa ni banyak cerita masalah akhirat. Jadi tuan-tuan sekalian, dia diangkat naik ke langit. Bila datang teknologi moden, Bible tak boleh nak solve, tak boleh nak selesai. Lantas padri-padri
mengisytiharkan para saintis ni semua kafir. Habis para saintis kena bunuh tuan. Hari-hari kena bunuh. Akhirnya para saintis ni pakat dengan rakyat lawan gereja. Gereja, padri, satu gereja seorang ya. Akhirnya padri kalah. Bila padri kalah tuan-tuan sekalian, mereka keluarkan undang, padri jangan cakap banyak. Hang cakap bab agama ya, bab semayang ya. Mereka kurang padri di gereja. Dalam urusan agama bagi kat padri, urusan pemerintahan, urusan dunia bagi kat kami. Itulah yang dikatakan pahaman sekularisme. Dibawa ke barat, ke dunia, tempat umat Islam dijajah, termasuk tanah air kita. Maka ketika itu ulama, tok-tok guru hang jaga masjid. Urusan ni bagi kat kami. Serah kat kami apa kami nak buat, hang jangan kacau. Itu pahaman sekularisme. Maka bangkitlah tuan-tuan orang seperti Hasan Al-Banna, seperti Said Qutb rahimahullahu taala, membetulkan keadaan dengan membawa ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Menjadikan orang Kristian itu akan padri-padri mereka, pastor-pastor mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Maka dibetulkan tuan-tuan oleh Hasan Al-Banna, Said Qutb dihukum gantung sampai mati, Hasan Al-Banna ditembak mati. Maka umat tuan-tuan terus makna kata dibela ataupun disedarkan oleh para ulama membetulkan keadaan. Begitu apabila tanah air kita tuan-tuan dijajah oleh Portugis 1511, kemudian Belanda, kemudian British, kemudian Jepun. Ulama bangkit lagi sekali tuan-tuan, menyelamatkan akidah ummah. Pergi ke ceruk sana ceruk sini, mereka buat pondok, ajar umat, sampaikan akidah. Alhamdulillah dengan izin Allah Taala tuan-tuan sekalian, walaupun tanah air kita dijajah beratus tahun zaman Portugis 1511 sampai kita mereka 1957, 400-500 tahun kita dijajah, tapi kita tak dengar tuan-tuan orang Melayu masuk Kristian. Inilah jasa-jasa para alim ulama yang begitu hebat. Yang akhir sekali tuan-tuan yang saya nak sebut, di mana tuan-tuan serangan terbaru yang berlaku ke atas umat Islam pada hari ini. Kalau kita rajin baca apa semua, dua serangan baru yang dinamakan tuan-tuan sekalian, iaitu dipanggil sebagai liberalisme dan juga tuan-tuan sekalian yang disebut sebagai pluralisme. Yang dinamakan liberalisme ni tuan-tuan, dia agama ni liberal, tak terikat dengan Quran dan hadis. Kita sepatutnya masyarakat ikut agama. Liberal ni agama kena ikut masyarakat. Okey, sekarang ni masyarakat di Eropah, mereka tuan-tuan dah ada sampai peringkat laki-laki kahwin laki-laki, perempuan kahwin perempuan. Ini bercanggah dengan akidah, bercanggah dengan syariah. Kita disuruh cari Al-Quran, cari hadis yang membolehkan laki-laki kahwin lelaki, perempuan kahwin perempuan. Carilah perah otak cari, nak jumpa mana? Daging babi lah tuan-tuan. Nak suruh fikir perah otak bagi halal macam mana? Mana hadis? Hang samuk 7 lot pun babi, daging babi tetap haram. Kita kena ikut agama, bukan agama ikut kita. Liberal. Lah ni kita nak tarik anak muda, macam mana nak buat anak muda ni? Anak muda ni kita tarik pergi masjid, mampu tak mai, kita mesti bawa dengan roh. Roh apa tak tahu. Disuruh kita ni menyetujui kaedah dan cara yang bercanggah dengan syarak. Ni sedang berlaku. Yang pluralisme pula tuan-tuan, plural. Plural ni banyak lah. Dengan menganggap agama ni semua serupa. Agama ni hari ni bawa orang kepada baik. Islam pun bawa orang kepada baik, Kristian pun nak bawa orang jadi baik, Buddha pun. Maka berlakulah tuan-tuan, agama ni semua sama dan semua serupa. Haru biru tuan. Benda ni dah berlaku di Indonesia. Boleh duduk satu rumah, bini Kristian, suami dia Islam. Mari Ahad, suami bawa isteri masuk gereja, dia duduk di luar menunggu tunggu. Isteri dia habis bayar, dia buat balik. Boleh duduk elok. Ini pahaman pluralisme tuan yang melanda Indonesia. Yang kalau kita tak pertahan betul-betul kita tak tangani dengan baik, kita bimbang ini pun sedang menjalan di dalam tanah air kita. Dan saya baru ni menghadapi satu seminar menceritakan tentang dua perkara ni. Pembentangan yang makan masa dekat 4 jam, satu tajuk 2 jam lebih kurang, sesi soal jawab dan sebagainya. Saya dengar, saya takut tuan. Sebab kita tak terlibat, tapi rupanya benda ni dah menjalan masuk ke dalam tanah air kita dan banyak orang Islam dah berfaham macam tu. Saya nak buat satu kesimpulan lah tuan-tuan. Kesimpulannya senang saja. Kita hadirlah diri kita ke masjid surau, mengajilah. InsyaAllah kita tahu hakikat Islam yang sebenar. Dengan cara itu kita boleh menolak pahaman-pahaman yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang terbaru pula tuan-tuan, tak mau hadis pula dah. Lagi haru. Kawan-kawan kita pergi jumpa dia, Kasih Ahmad ni, pergi pujuk. Saya dah buat kajian 30 tahun, dia kata. Dia buat kajian 30 tahun. Dia faham yang dia tu betul. Dia nak asyhadu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sama. Dia nak syahadah Allah, dia tolak syahadah Rasul. Kacau saya kata.
dalam kuliah-kuliah saya sebut baru ni, di kuliah pun tempat dia duduk saya sebut. Saya kata, kita ni nak buat kajian, kita kena ibarat orang korek telaga. Kita nak korek telaga, kita kena ada cangkui. Kita kena ada cangkui, kita kena cop, tak boleh korekkan tangan. Begitu kita nak kaji Islam, kita kena ada alat. Kena ada ilmu alat. Kalau kita tak ada alat nak korek dengan apa? Saya cakap betul tuan. Saya kalau saya sakit, saya pergi hospital, saya serah diri saya pada doktor. Apa doktor saya ikut lah. Sebab saya tak faham bidang perubatan. Encik sakit ni, makan ubat ni, balik makan. Saya makan, saya tak banyak cerita. Sebab saya jahil bidang kedoktoran. Ni dia alim bidang hikayat hang tuah. Terbani buku saya ambil STPM tuan-tuan 75. Baca hikayat hang tuah, karang Kasih Ahmad. Oh, tuah, sampainya hatimu menyerangku, nak membunuhku. Sedangkan ketika kamu dipecah, akulah pertahan kamu. Siapa berkata? Hang tuah. Tahu aku hafal hadis pun bagus. Hafal hikayat hang tuah tak ada apa-apa. Jadi tuan-tuan sekalian, mengakulah, kita tak reti, mengaku tak reti lah. Apa? Yang saya pelik satu lagi tuan-tuan, negara kita ni, kalau bab-bab biasa ni, kena orang kita tanya. Tuan-tuan tengok apa program Malaysia hari ni, Satu Malaysia. Kalau bidang kapal terbang hilang, dia panggil orang-orang yang aero angkasa lah, yang ada pengalaman bawa terbang, bawa panggil pilot ni. Kalau ekonomi kita merudum, panggil pakar-pakar ekonomi. Hujan tak turun, dia panggil pula GAS punya orang. Betul orang dia panggil. Tapi bila main bab agama, panggil penyanyi. Nak tanya penyanyi. Ni pasal menutup aurat. Oh, tanya pula pasal kes hudud, tanya pencuri. Wahai pencuri, apa pandangan anda? Tangan dipotong. Oh, zalim. Tak betul tempat tanya. Yang lain semua betul. Tentang agama tak betul. Tempat rojok tu tak kena. Oleh itu sahabat-sahabat sekalian, kita nak mengaji agama, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli dia. Tanya orang yang alim bidang agama kalau kamu tak tahu. Tuan-tuan nak buat kuih pau, tanya orang buat kuih pau. Macam mana buat kuih pau, dia akan cerita. Jangan tanya Maniam motor mekanik. Maniam apa macam bikin kuih pau, hampir skru satu dia tahu. Tercabut gigi kita hari buatnya. Sebab itu Allah suruh kita rujuk pada tempat dia, insya-Allah. Masa kita pun terhad tuan-tuan sekalian, insya-Allah mudah-mudahan sikit sebanyak membuka hati kita untuk mana kita serius dalam perkara merosakkan akidah. Itulah tuan-tuan lebih kurang yang saya mampu sampaikan. Bulan lepas saya tak hadir kerana kita buat lawatan ke Kelantan untuk meninjau pelaksanaan hukum hudud di Kelantan. Dan insya-Allah kita di Perak pun akan cuba ada upaya melaksanakan syariat Allah bila Allah bagi kita kuasa nanti, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk maklumat tuan-tuan, pondok saya kita ada buat sikitlah projek ekonomi. Kita belah kambing. Sekarang ni kambing kita ada 100 ekor. Jadi kalau tuan-tuan nak buat akikah ke, untuk baru dapat anak ke, baru dapat cucu ke, boleh hubungi saya. Tuan-tuan nak beli kambing boleh. Beli kambing bayar tuan nak balik berapa? Perak dok mai Kuala Lumpur. Kena sewa van. Tuan-tuan bagi kambing sembelih lah buat kenduri. Tuan-tuan datang main hadir saja hari yang tuan-tuan cadangkan untuk kita buat kenduri itu. Kalau tuan-tuan tanya saya kambing tu berapa harga, tengoklah. Kalau kambing kacang, kambing kampung kecil lebih kurang 20 kilo, mungkin harga dia lebih kurang dalam 400-500. Tapi bagus besar punya kambing, itu mahal lah sikit. Dia ikut harga saiz dia, berat dia, besar dia, insya-Allah. Di mana kita gunakan semua ni, saya buat projek ni bukan siapa tuan. Saya kesian tengok ada lebih kurang dalam 7-8 orang pelajar-pelajar pondok ni, mereka tak ada sumber pendapatan. Jadi saya bagi dia kerja, jaga kambing, bagi makan kambing, dapatlah sikit upah-upah, bolehlah dia meneruskan pengajian di pondok saya. Dan saya juga tuan-tuan mengalukan lagi, kalau ada di antara orang tua-tua ke siapa-siapa nak memondok di pondok saya, silakan. Pengajian kita sedia cara percuma, penginapan pun percuma. Tapi makan cari sendirilah, masak sendiri, insya-Allah. Terbuka. Kita tak ada cuti 24 jam sampai bila-bila pun kita tak ada cuti, kecuali hari puasa kita cuti sebulan. Hari-hari kita ada kuliah, insya-Allah. Siapa yang berhajat boleh hubungi saya, insya-Allah. Dan sekarang ni tuan-tuan, alhamdulillah dengan izin Allah, saya telah siap membina sebuah bangunan untuk orang tua-tua. Bangunan tu dapat menempatkan lebih kurang 6 kali 4 25 orang tua-tua. Dan insya-Allah nak buat satu blok lagi yang agak panjang sikit. Kalau siap seluruhnya, dia boleh mengisi lebih kurang 8 kali 4 32 orang. 30 orang boleh isi, insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan sudi untuk berwakaf, saya amat mengalu-alukanlah untuk kita siapkan pondok satu lagi tu. Bukan pondok sebiji, pondok macam rumah teres. Tapi kita buat di sini lah, rumah teres. Satu blok atau satu unit tu, keluasannya lebih kurang 25 kali 30 kaki. Ada 2 bilik,
Ada hall, kemudian ada bilik air dan tempat masak. Untuk diduduki oleh 4 orang. Satu bilik 2 orang, 2 bilik 4 orang. Selesalah makcik-makcik kita, orang tua-tua. Banyak tuan-tuan yang memberi gambaran baik pada saya. Alhamdulillah. Saya ustaz dia kata, sebelum main ni payah nak makik tahajud. Sekarang ni Alhamdulillah mudah dah bertahajud. Duha pun macam tu. Dulu duduk di luar dia kata payah nak sembahyang sunat duha. Sekarang ni Alhamdulillah dengan izin Allah. Paling tidaknya sembahyang jemaah 5 waktu tak tinggal lah. Sebab pondok tu dekat dengan masjid saya. Jadi makna kata nampak warga-warga pondok tu nampak Alhamdulillah lah dapat mengikuti kuliah dengan baik dan mengerjakan ibadat sebagai bekalan untuk balik berjumpa dengan Allah Ta'ala. Jadi sumbangan tuan-tuan amat saya halukan. Harga barang-barang jualan pun macam tu jugalah. Usaha saya sikit tuan-tuan untuk dapat sumber kewangan untuk meneruskan usaha menghidupkan pondok saya ini insya-Allah. Itu saja, wallahu alam. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. Fasiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yaqbu ashrah صدورها بقيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك ومثال الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.